Satu benda yang kita kena faham, dia dalam isu sex education di Malaysia ni, dia polemik yang sangat panjang lah. Dia sebenarnya dah bermula pada tahun 2010 lagi, nak memperkenalkan, ada bantahan, ada yang bersetuju, kemudian apa namanya, ditangguhkan. Lepas tu kita tengok macam dah diam. Ya, dia hanya muncul bila mana ada isu-isu yang besar melibatkan di Malaysia lah. Sebagai contoh, kita tahu data berkaitan dengan anak-anak tak sah taraf yang lahir di Malaysia tahun 2005 sampai 2015 lebih kurang dalam 532,000 orang, setengah juta. Okey, dibentangkan di parlimen. Dan selepas daripada itu akan ada pihak-pihak yang mencadangkan sudah sampai masanya sex education ni diperkenalkan, diajar di sekolah-sekolah. Okey, bising dalam masa beberapa ketika, kemudian nothing happen. Okey. Selepas daripada itu muncul pula statistik yang dikeluarkan tahun 2019, daripada 2015 sampai 2018 sebanyak 577 kes bayi yang dibuang di Malaysia. Okey, lepas tu muncul lagi cadangan yang sama, laksanakan sex education di sekolah. Sudah sampai masanya. Bising seminggu, then diam. Okey. Sekarang ni isunya adalah sebenarnya oleh kerana pendidikan seksualiti ni di pihak KPM sendiri, Kementerian Pendidikan, memang memandang isu ni adalah subjek ni adalah satu subjek yang penting. Tetapi disebabkan polemik nama ni menyebabkan nama itu tidak ada di sekolah. Maksudnya tidak ada subjek khusus bernama pendidikan seks, tak ada. Tetapi dia diajar dalam subjek-subjek tertentu yang dipanggil sebagai merentas kurikulum. Mereka diajar dalam subjek pendidikan kesihatan. Kalau dulu kita PJ je, kita pergi padang, cikgu bagi bola, budak lelaki, budak perempuan bola jaring. Tapi hari ni dia ada dua sesi untuk satu pendidikan jasmani, padang, satu lagi pendidikan kesihatan, duduk dalam kelas, ada refer buku teks. Dan dalam pendidikan kesihatan ni ada subtopik darjah satu, kanak-kanak diajar tentang genitalia dia. Maksudnya ini zakar, ini faraj. Okay, darjah 2 diajar tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Tapi saya setuju dengan Cik Puan Najwa tadi, darjah 2 sebenarnya dah terlambat. Dah terlambat sebab yang menjadi mangsa kanak-kanak ni bukan darjah 2, tapi ada yang 4 tahun, 2 tahun, ya, ada yang jadi mangsa masa mereka ni masa tadika, ada yang ketika menjadi mangsa di rumah asuhan. So akhirnya dia berbalik, siapa sepatutnya orang pertama yang mengajar budak-budak ni? Sebab itu saya banyak kali menyebut ibu bapa yang patut educate anak-anak dulu. Okey, tadi yang merentas kurikulum tu bukan sekadar dalam pendidikan kesihatan, dia juga ada diajar dalam subjek sains. Bab pembiakan, kalau dulu kita tingkatan 3. Tingkatan 3, bab 4 pembiakan. Waktu ni memang budak-budak biasanya yang lelaki mata celik, tiba-tiba jadi macam expert je bab tu kan. Lepas tu standard kurikulum tu diturunkan lagi tingkatan 1. Tapi hari ni tentang sperma, tentang persenyawaan, asasnya tu anak-anak dah belajar daripada darjah 1, darjah 2, darjah 4 dah tahu dah sperma, dah tahu dah tentang ovum. Okey. Dan juga diajar dalam pendidikan Islam. Yang mana budak-budak Muslim ni diajar tentang hadas besar, tentang kenapa kena mandi wajib, sebab persetubuhan, keluar air mani, keluar darah haid. Okey. Cumanya adalah ada sedikit kekangan penyampaian di solar ni disebabkan kadang-kadang bila cikgu-cikgu ni menyampaikan, latihan tu mungkin kurang daripada segi pengalaman. Bagaimana nak handle budak-budak nak cerita tentang isu-isu yang berkaitan dengan apa definisi rogol, apa maksud cabul, apa itu liwat, apa itu gangguan seksual. Itu yang kat sini saya nampak ada Tuan Saiful, bapa kepada Ain, yang kes adik Ain yang viral bulan puasa tahun ni kan. Bila mana guru ni dia menggunakan metod yang salah dalam mengajar murid tingkatan 4 tentang definisi gangguan seksual. Sedangkan dalam silibus tu memang dah ajar tepat, ya, mengikut akta kanak-kanak, ini adalah gangguan seksual. Dia bersifat begini, rogol ni begini. Ya, kalau suka sama suka, bawah umur juga rogol. Tapi penggunaan ayat itu yang menyebabkan dia menjadi grooming. Okay? Sebab kalau kita educate kanak-kanak yang terutama bawah 18 tahun ataupun 16 tahun ke bawah ni, kita bercerita tentang apa itu cabul, apa itu liwat. Tapi kalau kita menyampaikan dalam proses untuk mendidik, dia tak jadi grooming, dia jadi pendidikan. Tapi yang salah, bila kita orang dewasa dengan kanak-kanak, kita mengajar tentang hal-hal yang bersifat seksual, tapi bukan untuk education, ya, ayat yang digunakan penuh dengan double meaning, dengan rape jokes, itu yang salah. Sebab itu jadi isu yang besar.
So sekarang ni di pihak kementerian, ya, memang saya nampak memang sangat longgar lah berkaitan dengan latihan-latihan yang diberikan kepada guru-guru ini supaya dapat memurnikan penyampaian, supaya budak-budak tak rasa benda tu kotor, budak-budak tak rasa benda tu lucah, budak-budak tak rasa benda tu satu benda yang geli dan mengaibkan. Sebab dalam masyarakat kita kena faham, isu seksual je dah nampak dah porn, isu seks je nampak malam pertama, malam Jumaat. Ya, sebut tentang rogol je dah nampak dah salah perempuan tak tutup aurat. Benda-benda tu yang diulang lagi dan lagi. So memang agak beberapa kekangan-kekangan yang di sekolah tu yang membuatkan kadang-kadang cikgu pun bersalah nak menyampaikan sebab takut salah cakap nanti budak tak faham, dia bagi pada ibu bapa maklumat yang lain. Okey? Tapi dalam masa yang sama di sinilah yang saya nampak peranan mak ayah itu sendiri. That's why hari ini ada tadika-tadika yang mereka ni memang dah menjaga aspek kanak-kanak macam mana cara nak mandi waktu tengah hari. Tapi yelah COVID, dah berapa lama dah budak-budak tak pergi tadika ni. Okay, macam mana nak masa mandi, budak-budak lelaki adakah mandi bogil macam tu ke ataupun bagi pakaian basahan ke kan. Seorang-seorang mandi, lepas tu berkaitan dengan tubuh badan mereka ni siapa yang boleh tengok, siapa tak boleh tengok. Sebab memang daripada psikologi sendiri, kanak-kanak yang berusia 5-6 tahun ni, mereka ni memang curiosity nak tahu tentang genital itu semakin kuat. Kenapa aku punya bentuk kemaluan ni ada macam, ya, sekejap tegang, sekejap kendur. Yang perempuan pun, bila tengok lelaki, kenapa budak lelaki macam ni Yang lelaki pula, tengok budak perempuan, kenapa budak perempuan ni tak sama pun macam aku. Di sinilah yang rasa ingin tahu kanak-kanak ni, kalau tak disampaikan dengan baik topik-topik ni, dia akan menimbulkan masalah bila budak tu semakin membesar nanti. Di sini